Mari kita bersama-sama beri aplaus Bapak Ibu sengsara untuk usia indah kita yang sampai saat ini mereka tetap setia di dalam melayani Tuhan melalui puji-pujian yang mereka berikan buat Tuhan. Satu hadiah yang besar yang Bapa telah berikan bagi setiap kita, yakni Yesus Kristus datang ke dunia bagi saudara dan saya. 最美好的礼物，上帝赐给我们的就是耶稣降生到这个世界。 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Buat anak-anak Glory Kids, Shalom. Wah, puji nama Tuhan, hari ini kita bersama-sama dapat menyambut Natal dan juga menyambut tahun baru 2025. 大家好，平安。那今天感谢我们可以来到这里庆祝圣诞节，还有迎接2025年的新一年。 Bapak Ibu dan Saudara, saya undang setiap boleh bahkan berdiri, kita memberi salam satu dengan yang lain dan kita mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Minimal satu orang 10 ya. 我们向大家打招呼，讲圣诞节快乐。 Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan terus menopang setiap kita yang membuat kita ada sampai hari ini. 让上帝的恩典和爱，让我们扶持我们可以来到这里，站在这里。 Saya berharap pada kesempatan pagi hari ini di Natal 2024 kita memiliki sukacita yang luar biasa karena Allah begitu bersemangat untuk menyelamatkan setiap kita. 在这个2024年的圣诞节，我们要感谢上帝，因为上帝想要救赎我们。 Seperti pemazmur yang selalu rindu mengumandangkan satu pujian keagungan bagi Tuhan. 就像诗篇作者不断的来赞美上帝。 Dan ini menjadi panggilan beribadah kita di dalam Mazmur 33 ayatnya yang ketiga sampai 4. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. 作为我们来敬拜的呼召，取自于诗篇33章第3到第4节，应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。 因为耶和华的言语正直，凡他所做的尽都诚实。 Mari dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat pada kesempatan pagi hari ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan. 让我们以感恩的心来把我们的心思意念专注于主。 Ibadah Natal hari ini kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam Allah Tritunggal. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Allah yang memelihara pekerjaan tangannya dengan sempurna. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 我们来开始今天的敬拜，并承认我们的帮助是在乎依靠创造天地的主，他的慈爱是永远长存，从不离弃他手所造的。 愿恩惠从圣父、圣子和圣灵都归于我们。 Mari bersama-sama dengan semua umat percaya di sepanjang tempat dan sepanjang abad kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman demikian. 让我们以历代各地的众信徒以使徒信经来宣告我们的信心。 Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 让我们一起低头祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的天父， Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. 在耶稣基督里我们所认识的天父， Kami bersyukur hari ini dapat kembali merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga dan saudara-saudara seiman kami. 我们今天感谢你，我们可以跟家人和信徒的兄弟姐妹来庆祝圣诞节。 Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan semua karya-Mu yang telah Engkau kerjakan bagi dunia yang berdosa ini. 感谢你的同在，感谢你为我们这个世界所做的。 Kelahiran-Mu, kematian-Mu, dan kebangkitan-Mu sebagai karya penebusan atas kami, memberi kami hidup. 你的降生、你的死亡、你的复活，作为一个救赎工作，来给我们一个生命。 Dan oleh karenanya hari ini kami ada menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. 就这样，我们可以今天站在这里，可以作为你的儿女。 Terima kasih Bapa, kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. 感谢天父，我们要歌颂，我们要赞美你的生命。 Kami persembahkan ibadah syukur Natal ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. 我们把今天的敬拜献给你的荣耀。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督，我们祷告。 Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. 我们一起来赞美主。 Mari semua dengan hati yang bersyukur, kita bersukacita memuji kebesaran nama Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang telah lahir, mati dan bangkit bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus bersama dunia. sekali lagi Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia.
Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyikan. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan nama Yesus. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Benar Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah dan kita puji di dalam hidup kita. Dialah terang ilahi, Dialah Raja damai, Juru Selamat. Mari kita agungkan Dia, kita nyatakan kebesarannya, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di momen Natal ini adalah waktu yang sangat tepat bagi setiap kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan mengaku akan setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. 主所爱的弟兄姐妹，在这个圣诞的时刻，就是一个最好的时刻、最好的时间，来到上帝的面前来认我们的罪。 Mari kita akan tundukkan hati kita dan kepala kita di hadapan Tuhan. 让我们一起低头祷告。 Bagi Bapak Ibu yang pada kesempatan hari ini hadir bersama dengan putra-putrinya, kiranya dapat membimbing mereka berdoa, mengaku dosa di hadapan Tuhan. 有跟孩子们来的父母们，可以一起带领他们来进入祷告。 Demikian juga bagi para lause, dapat mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk mereka dapat berdoa, mengaku dosa di hadapan Tuhan. 也是主热学的老师们也可以带领小朋友来祷告认罪。 Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. 让我们低头祷告。 Mungkin sepanjang tahun yang kita lewati di tahun 2024 ini, ada begitu banyak hal kita mendukakan hati Tuhan. Mungkin kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita terbuai dengan kegiatan dan aktivitas kita. 有可能在这2024年这一年，我们真的有我们的行为伤了上帝的心，然后我们的行为也是远离上帝的旨意。 Sebelum kita menutup tahun ini, Bapak Ibu Saudara, mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. 就是在2024年的这个年底之前，我们来谦卑我们的心， Secara pribadi dan bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita berdoa. 让我们一起和我们的家人来祷告。 Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. 我们的天父，我们这就是你的儿女，你所爱的儿女。 Sesuai dengan kasih dan rahmat-Mu, dengarkanlah setiap doa pengakuan kami dan permohonan ampun kami kepadamu. 以你的爱和怜悯，请听一下我们的承认，请听一下我们的请求。 Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu atas kami orang-orang yang takut kepadamu. 天离地何等的高，你的慈爱向敬畏你的人是何等的大。 Demikian juga sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kami segala pelanggaran-pelanggaran kami. 东离西有多远，你叫我们的过犯离我们也多远。 Ya Bapa yang penuh kasih, 你的天赋充满爱的天赋。 sekiranya Engkau mendapati hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu, 要是你见我们的生活不符你的旨意， biarlah sesuai kasih dan rahmat-Mu, ampunilah kami serta tuntunlah kami untuk kembali berjalan di jalan-Mu. 以你的爱和怜悯，请你赦免了我们，饶了我们，带领我们走回你的道路。 Inilah doa pengakuan kami dan permohonan ampun kami kepadamu ya Allah. 这就是我们的承认还有感恩。 Engkau Allah yang telah mengutus putramu yang kudus bagi kami. 你派遣你的生子的神， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. 奉主耶稣基督，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi setiap kita yang sudah mengaku akan setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang setia dan adil, dan berita anugerah yang membuat kita kembali bangkit dan memiliki pengharapan bagi setiap kita akan dibacakan adik kita Karissa. 这是我们已经认罪的，上帝是很信实的，他会
赦免了我们，就是带来给我们的恩典消息，会由卡丽莎妹妹来读。Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Kristus Tuhan telah hadir bagi setiap saudara dan saya. 主耶稣基督降生了给我们。 Papa dan Mama boleh memberikan peneguhan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosamu, Dia mengasihimu. Demikian juga para lause boleh membantu anak-anak. 父母们还有老师们可以兼顾一下我们小朋友，就是说上帝爱他们，上帝已经救赎了他们。 Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi dan hadir rela bagi setiap saudara dan saya. 感谢上帝已经有了来到这里了。 Tuhan Yesus memberkati kita. 上帝祝福我们。 Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian, adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur melihat bagaimana Raja Damai itu, Tuhan kita Yesus Kristus, mau datang ke dunia untuk kita, setiap pribadi kita dijamahnya. Karena begitu besar cintanya bagi kita, sehingga Dia mau datang bagi kita. Kita akan menyanyikan sebuah pujian dalam bahasa Mandarin, Sewolai, karena cintanya Tuhan, Dia mau datang untuk kita, untuk setiap pribadi kita masing-masing. Kiranya kita boleh sama-sama angkat pujian ini. 平安君王，谦卑来到世上，明亮真心，照亮渴望的心，小小婴孩是尊贵的君王。耶稣降生带来爱和盼望，是为了爱，亲爱耶稣降生在马槽，是为了爱，背负重担让我得平安，谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎。 Mari bersama kita angkat pujian ini,平安semua. 平安君王，谦卑来到世上，明亮真心，照亮渴望的心，小小婴孩是尊贵的君王。 耶稣降生带来爱和盼望，是为了爱，亲爱耶稣降生在马槽，是为了爱，背负重担让我得平安，谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣。 以爱带来救赎，是为了爱，亲爱耶稣降生在马槽，是为了爱，背负重担让我得平安，谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来。 救赎，
yang begitu besar. 是为了爱，每步中当让我的平安。谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎。是为了爱，亲爱耶稣降生在马槽，是为了爱。 让我的平安，谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎，谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎。 谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎。Shalom anak-anak Glory Kids. Wah, hari Natal harusnya seneng dong ya. Sekali lagi, Shalom. Lause punya sesuatu nih, punya kado spesial. Cuma satu orang yang beruntung yang akan mendapatkannya. Siapakah yang mau kado? Yang mau kado siapa? Oke, coba siapa anak-anak yang bisa nyanyi? Baru Lause kasih ya. Nyanyi lagu apa ya? Lause cari dulu nih. Yang bisa nyanyi lagu Hai Mari Berhimpun. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. jangan cece koko. Coba nyanyi. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Oke, berikan tepuk tangan. Wow. Mau hadiah? Mau hadiah ini? Mau. Mau? Ayo coba ikut Lause ke depan sini, Hana. Kita di atas ya. Boleh perkenalkan namanya siapa? Hana Lause. Oke. Kalau di hari Natal ada dikasih kado nggak sama mama papa? Ada. Oh ada. Nah hari ini Lause juga mau kasih kado spesial loh. Lihat Lause sudah bungkus dengan cantik ya. Kado kan harusnya cantik betul ya papa mama? Betul ya, harus dibungkus yang cantik, yang rapi. Nah sekarang ini Lause mau kasih Hana. Nah coba Hana buka, isinya apa ya? Coba kasih tahu yang lain. Waduh, hah? Apa ini? Coba dibuka. Waduh, ternyata hadiahnya adalah kain rombeng seperti ini. Waduh, ini hadiah buat Hana. Mau? Lumayan. Iya. Emangnya ini, nih, emangnya ini kainnya bisa buat untuk mandi? Mau untuk lap badan?
Enggak. Terus misalnya buang ingus gini-gini, Hana mau jorok-jorok gini? Enggak ya. Ya ternyata isinya tidak berguna. Buat mama-mama berguna kali ya. Iya, nah Hana, kalau misalnya Lause tanya, ini kan Lause sudah bungkus rapi-rapi kadonya, bagus-bagus. Tapi ternyata isinya jelek. Kira-kira kalau Hana dapat hadiah seperti ini, jujur ya, jujur, senang atau sedih? Senang-senang aja sih Lause karena udah dikasih hadiah. Waduh, ini luar biasa ya, tidak sesuai ekspektasi saya. Nah, boleh sini ya. Sebenarnya ini hanya alat peraga, jadi Hana tidak akan mendapatkan ini dong. Ya, Lause sudah menyediakan untuk Hana, anak yang baik. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Nah, anak-anak semua, lihat tadi ya, ternyata isinya apa? Waduh, kainnya jelek. Siapa yang mau nih? Nah, kalau misalnya tadi Lause sudah mempersiapkan cantik-cantik, ada pita-pitanya, semua bagus, luarnya cantik. Ternyata dalamnya cuman kain rombeng jelek, tidak berguna. Yang lebih penting sebenarnya bungkusannya atau isinya ya? Iya, sebenarnya yang lebih penting isinya dong, bukan bungkusnya yang cantik-cantik. Walaupun mungkin bungkusnya sudah dipersiapkan dengan bagus, ada bling-bling segala macam, pokoknya cantik banget. Tapi dalamnya barangnya rusak, dalamnya tidak bisa dipakai. Ya buat apa kado ini? Bener gak anak-anak? Nah, sama juga dengan hari Natal anak-anak. Hari Natal bukan hanya lihat dekorasi yang bagus, ada lampu berkelap-kelip. Hari Natal bukan tentang bingkisan Natal yang selalu anak-anak inginkan. Hari Natal bukan tentang tarian yang kita tampilkan. Tetapi hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus ya. Jadi hari Natal sama seperti ini, bukan tentang luarnya yang cantik, bukan tentang dekorasinya yang bagus, yang mewah, bukan tentang bingkisan Natal, tetapi makna Natal yang anak-anak harus terus ingat ya. Yuk, Lause pengen ajak semua anak-anak untuk baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Mari anak-anak kita semua baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada hari ini, hari Natal, He came for us. Dia datang untuk kita sebagai Juru Selamat. Dia datang di dalam kesederhanaan, bukan di dalam kemewahan, bukan di dalam gemerlapnya dunia ini, tetapi dia datang di dalam kesederhanaan. Nah, anak-anak Glory Kids, mau nggak hari ini berjanji di hadapan Tuhan? Tuhan, aku mau Engkau datang ke dalam hidupku. Aku mau Tuhan yang bertahta di dalam hidupku. Nah, Lause mau mengundang setiap anak-anak boleh maju ke depan. Lause mau mendoakan setiap anak-anak. Yuk, boleh datang maju ke depan di tempat ini. Boleh di sini? Yes. Ya, kita Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa anak-anak ini masih kecil, masih
lugu, polos ya, tetapi pada hari ini mereka datang ke gereja, mereka memperingati hari Natal, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Saya merindukan Bapak Ibu, saudara-saudari, papa dan mama, kita semua adalah partner Allah di dunia ini. Bagaimana Allah yang boleh menitipkan anak-anak ini menjadi penerus gereja. Dan biarlah setiap anak-anak yang manis ya, Lause mau tanya sekali lagi. Anak-anak bukan berjanji sama Lause. Anak-anak bukan berjanji sama papa mama, tetapi anak-anak berjanji di hadapan Tuhan. Maukah anak-anak menaruh Yesus di dalam kehidupanmu? Yesus yang telah datang di dalam dunia ini, maukah setiap anak-anak berjanji, ya Tuhan, aku mau Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Aku mau Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidupku. Ya, yuk anak-anak, mari kita sikap berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ngundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Saya merindukan setiap kita, bukan papa mama, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Kita juga boleh mendoakan ya setiap anak-anak ini, dan biarlah mereka mulai sejak kecil sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat. Bukan hanya rutinitas hari Minggu mereka pergi ke gereja, ke sekolah Minggu, tetapi biarlah sungguh mereka mengenal Yesus, merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Mari anak-anak kita berdoa, dan mari setiap kita juga boleh mendoakan setiap anak-anak ini. Tuhan Yesus, di hari Natal ini kami sungguh berbahagia karena Tuhan sendiri Sang Juru Selamat yang datang ke dalam dunia untuk lahir bagi kami manusia berdosa. Tuhan, biarlah anak-anak yang sudah berdiri di hadapan Tuhan mengambil komitmen, berjanji bukan terhadap Lause, bukan terhadap orang tua, akan tetapi di hadapan Tuhan mereka mau sungguh-sungguh untuk Yesus hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong mereka di dalam pertumbuhan mereka, bahkan pertumbuhan kerohanian mereka boleh mengenal siapa itu Yesus Sang Juru Selamat. Pada hari Natal ini sekali lagi Tuhan, kami memohon biarlah makna Natal yang sesungguhnya yang terjadi di kehidupan ini bukan hanya luaran yang tampak bagus, tetapi kami mau makna Natal yang sesungguhnya. Hari ini telah lahir Sang Juru Selamat bagi setiap kami. Itulah yang menggoreskan di dalam hati kami bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang tiba saatnya bagi setiap kita, para orang tua dan juga setiap keluarga di dalam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. 这时刻呢，就是我们成为父母呢，我们一起来聆听主的话语。 Mari siapkan hati kita dan kita akan berdoa. 我们一起同心祷告。 Tuhan, terima kasih 主啊，我们献上感谢。 kami pada saat ini datang ke hadapan Tuhan. 这时刻呢，我们来到你的跟前。 Anak-anak kami telah mendengarkan firman-Mu. 我们的孩子已经听了你的话语。 Keluarga-keluarga di dalam Tuhan, tibalah waktunya untuk mendengarkan suara-Mu. 现在呢，我们成为在主里面的每一个成员呢，我们要聆听你的话。 Berbicaralah bagi setiap 主啊，求 kami. 你向我们每一个人说 Terima 话。 kasih Tuhan. 主啊，感谢你。 Kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. 我们祷告，我们准备好了来领受你 Di 的话。 dalam nama Tuhan Yesus kami 祷 berdoa. 告奉主耶稣的圣名求。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们， Selamat 平 Hari 安。 Natal, Merry Christmas 祝 bagi 大 setiap 家圣诞 kita. 节快乐， Selamat Hari Natal. Bapak Ibu, selamat Hari Natal. 圣诞快乐。 Yes, puji Tuhan.
Saya pikir ini hari yang bahagia bagi setiap kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan dapat berkumpul. 在这里面，我们都是一家人，确定今天是我们一个很美好、很幸福 Bukan 的时刻。 merayakan tentang kita, tapi merayakan tentang Tuhan. 我们所庆祝的不是我们自己，但是我们的主。 Kita bersyukur hari ini ada saudara dan keluarga kita yang melayani kita. 我们感谢今天的我们的家人为我们服侍。 Dan kita juga bersyukur dapat bertemu dengan beberapa teman sahabat lama yang hari ini 今 kita 天呢， dapat 我们也 bersekutu 可以见到 bersama-sama. 我们以前的朋友，我们可以一起在这里聚集敬拜主。 Bapak Ibu, sebelum saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan, 为听主的话语呢， sekali lagi saya ingin meneguhkan untuk visi kita bersama-sama. 又再一次呢兼顾一下我们的使命。 Gereja ini didesain sedemikian rupa untuk dapat memuridkan dari satu keturunan kepada keturunan 我们的 berikutnya. 教会的意向呢，就是让我们可以传承下一代，成为上帝的门徒。 Sehingga kita merindukan anak-anak itu beribadah dengan orang tuanya. 因此呢，我们很盼望我们的孩子可以跟父母一起来敬拜。 Dimulai sejak dini mereka dapat melihat, mendisiplinkan diri di dalam spiritual actionnya. 就是从小开始呢，他们可以操练自己在他们的灵命的成长， Sehingga iman itu dapat diwujudkan, dapat ditransfer dari satu keturunan kepada keturunan berikutnya. 因此呢，我们的信仰可以传承到下一代。 Dan itu bukan tugas sekolah minggu, 这不是主日儿童学老师的任务， itu tugas orang tua. 这是父母的任务。 Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika nanti kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, 因此呢，当我们要聆听主的话语呢， kalau kemudian anak-anak agak ribut, 如果觉得孩子们有点吵， guru sekolah minggu, papa mama tinggal arahkan aja Bapak Ibu nggak usah lihat. 有我们的儿童组织的老师在旁边呢，我们就是不要管他们吧。 Tuhan Yesus juga berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. 主耶稣也是说到，让孩子们来到我这里来。 Sehingga dengan demikian 因此， mereka dapat belajar mengenal Tuhan. 他们能够学习认识主。 Orang tua belajar berproses untuk memuridkan. 成为父母呢，我们就是要门训他们。 Anak-anak remaja, pemuda di tempat ini belajar untuk bertumbuh bagaimana ke depan membangun keluarga. 青少年、青年呢，他们学习往后怎样建立家庭。 Oke, jadi nanti kalau anak-anak agak ribut dan yang lainnya Bapak Ibu normal. 如果待会呢孩子们有点吵呢，大家就当作是正常的事。 Kalau anak-anak kita diam saja berarti lagi sakit. 如果我们的孩子只是安安静静， Setuju? 代表他们是不是在生病的状况？同意吗？ Wah, papi maminya nggak kerja sama nih. Bapak Ibu setuju? 是否大家同意吗？ Nah, itu suara terpaksa kayaknya. 好像说勉强的答案。 Mohwat katanya. Oke. Bapak Ibu, tema kita di Natal ini berbicara tentang He came for you. 今年的圣诞的主题呢，就是他为你而来， Dia datang untuk Anda. 他为你而来。 Ketika kita mencoba mencermati tema ini Bapak Ibu, 当我们仔细来注意看今天的主题， kita dapat melihat bahwa tema ini akan mengarahkan kita kepada satu pertanyaan. 今天主题会带领我们到一个提问。 Pertanyaan krusial yang akan mengarahkan Natal kita bersama-sama. 这个题目非常重要，要引领我们来进入今年 Yaitu 的圣诞。 berbicara tentang mengapa Yesus datang dan lahir bagimu. 就是为什么耶稣愿意为你降生呢？ Beberapa di antara kita, saya yakin pasti ada yang memakai baju baru. 确定我们当中有的是穿新衣服， Ya, siapa tahu juga ada dekorasi baru di rumah. 或者在家里有新的布置。 Kita datang dengan sukacita ingin merayakan Natal di 我们 gereja. 以欢欣的心呢来到教会里面， Tetapi kita perlu menjawab 但是我们必须要回答： mengapa Yesus datang untuk 为什么 Anda dan saya. 耶稣要为你和我而来和诞 Untuk 生呢？ menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan satu background latar belakang. 想要回答这个题，我们必须知道的这个的背景。 Bahwa Natal adalah sebuah kejadian dan peristiwa yang sangat serius pada umumnya. 圣诞呢是一个非常严肃的事件。 Kita selalu punya pikiran yang dikotomi. 我们经常呢就是有分隔的想法。 Gereja itu ada Natal, ada Jumat Agung, ada Paskah, ada ulang tahun gereja, ada ibadah tahun baru. 我们教会呢有几种的那个庆祝会，就是新年啦，然后复活节、受难节，然后还有圣诞节。 Permisi tanya, 请问 ibadah mana satu yang paling serius? 对你来讲呢，哪一个比较严肃的呢？ Ada yang mau jawab? 有人想要回答吗 Nanti？dapat kado dari Lausu Seli. 等下圣烈老师会提供礼物。 Abaikan isinya. Bagian mana, event mana, ibadah mana yang paling serius? 对你来说呢，在教会里面所有的敬拜或者节目，哪个是最严肃的？ Ada yang mau jawab Bapak Ibu?
有人想要回答吗？ Tadi anak-anak sudah, sekarang papa mama. 现在轮到父母来做答案了。 Harusnya saya siapkan hadiah juga ya. 应当让牧师也准备 Saya 礼 cukup 物。 yakin jawaban kita sama Bapak Ibu. 甚至呢，大家的答案都是一样的。 Jumat Agung. 就是受难日。 Hitam semua 为什么 baju-bajunya. 呢？通常我们都会穿黑色的衣服， Tidak ada senyum. 脸上没有笑容。 Penuh refleksi pengakuan dosa. 就是充满了审视大家的罪恶。 Lagu-lagunya melo dan sedih. 唱的歌都是好像很悲伤的 Karena 那种 Tuhan 歌。 Yesus sudah mau mati. 为什么呢？因为主耶稣要死了。 Tapi kalau Natal berbeda Bapak 但 Ibu. 是圣诞节就不同了。 Nah, hijau-hijau, merah-merah, 都有 senyumnya 绿绿 lebar. 红色。 Ada yang baru pasang behel supaya Natal kelihatan kalau senyumnya keren. 有的又开始那个装了牙箍，让笑的时候看起来美一点。 Pada dasarnya Natal seharusnya menjadi sebuah peristiwa yang sangat serius. 其实呢，圣诞呢应该是成为一个非常严 Why? 肃的事件。 Mengapa Bapak Ibu? 为什么？ Pada dasarnya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita tidak diciptakan untuk mengalami kematian. 基本上呢，上帝创造我们不是让我们经历到死亡。 Sekali lagi Bapak Ibu, ini 又再一 penting. 次，非常重要。 Pada dasarnya kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna, tidak didesain untuk mengalami kematian. 当上帝创造我们的时候是那么美好、那么完全呢，不是为了让我们经历到死亡。 Tetapi dosa dan kejatuhan membuat setiap kita itu mengalami kematian kekal selamanya. 但是罪和堕落呢，让我们经历到永恒的死亡。 Disitulah muncul istilah kutuk. 在这里出现了一个叫做咒诅。 Dan kutuk itu Bapak Ibu tidak akan pernah ada jalan keluar. 咒诅呢是没有出路的。 Dan di tengah-tengah semua itu, relasi kita dengan Allah Bapa di surga putus. 然后在一切当中呢，我们与神的关系呢已经隔绝了。 Karena semua alasan itulah Natal itu ada. 就是因为这一切的原因呢，有了圣 That's 诞。 why Bapak Ibu saya mengatakan Natal adalah sebuah kejadian yang pada dasarnya sangat 因 serius. 此，为什么我刚才讲到说，圣诞就是一个非常严重的事件？ Karena untuk itulah Yesus datang. 因为这个原因，主 Saya 耶 ingin 稣来 mengajak 了。 kita untuk melihat ketika kita tahu kenapa Tuhan Yesus datang, maka pertanyaan berikutnya adalah Yesus lakukan apa ketika dia datang? 接下来我们的提问呢，为主耶稣来了，他为我们做什么呢？ Kita akan belajar dari Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. 我们要从希伯来书第2章第14到15节学习。 Hanya dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu boleh kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini? 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sengaja memilih teks ini ada tujuannya. 亲爱的弟兄姐妹，我特意的选这段经文呢，就是有它的目的。 Karena somehow Bapak Ibu, firman Tuhan bagian Ibrani ini mempertemukan Natal dan Paskah. 因为在这段经文呢，就是把圣诞节和复活节呢，就是可以融合 Natal 起 dan 来。 Paskah adalah dua momentum yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 圣诞节和复活节呢，我们是不能分开的。 Itulah sebabnya tadi pagi saya mengatakan saya sangat suka dengan dekorasi kita. 因此呢，早上我说到，我今天对于我们今年的布置非常满意。 Bapak Ibu yang dari kemarin atau sudah berencana nanti foto-foto di sini, 如果大家有打算之后呢，想要在这里拍照， apakah menyadari ada satu hal yang unik yang tidak umum ada di dalam dekorasi Natal? 是否大家有觉悟到呢，在今年的布置呢，有一点特殊？ Ada yang mau jawab? 有谁想要回答？ Siapa yang mau jawab? Salib, yes, betul 对 sekali.，有十字架。 Kenapa salib tidak common? 为什么十字架不平常呢？ Karena pada umumnya kita hanya membatasi Natal itu tentang kelahiran. Yesus datang, puji Tuhan, haleluya, ada bayi lucu loh. 因为通常我们在庆祝圣诞节的时候呢，就是说有那个耶稣小婴孩很可爱。 Natal bukan momentum untuk kita menangis dan menyesali dosa-dosa 圣 kita. 诞节呢，不是我们懊悔我们的罪恶， Nanti 而 tunggu 哭 dulu 泣 Bapak Ibu 4 bulan lagi, April. 我们要等4个月，就是在4月份， Lalu kita akan merayakan Paskah. 我们 Nangislah 才会 sepuasnya 庆 di 祝 sana. 复活节。那时候我们才大大的哭泣吧。 Bapak Ibu, ada seorang
filsuf mengatakan begini. 有一位哲学家说到如此， Bayangan dari palungan itu sebenarnya adalah salib. 马槽的影子其实是十字架， Bayangan dari palungan itu sebenarnya adalah salib. 马槽的影子其实是十字架。 Palungan dan salib tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 因此呢，马槽和十字架是不可以分开的。 Oleh karena itu Bapak Ibu, kita ingin belajar melalui teks firman Tuhan ini. 因此，借着今天的经，我们一起来学习。 Kita akan belajar bagaimana Natal dan Paskah dipersatukan. 我们来学习怎样圣诞节和复活节能够并合在一起。 Dan kita akan melihat apa saja yang Yesus lakukan ketika dia datang. 然后我们来看主耶稣来的时候他做了什么， Sehingga kita tahu bagaimana kita memaknai Natal. 让我们可以明白圣诞的意义是什么， Supaya kita orang Kristen tahu Natal itu seperti apa. 让我们可以知道圣诞节到底是什么对我们基督徒的意义。 Setidaknya melalui bagian ini Bapak Ibu ada 3 hal yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang. 至少这个刚才我们所读的经文，主耶稣为我们做了3件事。 Pertama, dia datang untuk menebus. 首先，为了救赎； Dia datang untuk mengalahkan maut. 第二呢，胜过 Dia 死亡； datang untuk membebaskan. 第三呢，为了释放。 Ketika berbicara tentang dia datang untuk menebus, 当我们讲到他为了救赎而来， itu berbicara tentang masa lalu, 讲到关于过去， berbicara pada masa kini, 讲到现今， berbicara untuk masa depan. 也讲到关于未来。 Penebusan itu berlaku untuk masa lalu. 救赎呢， Semua dosa dan kutuk di masa lalu diselesaikan. 就是过去的咒诅、罪 Masa 恶 kini 都已经结束了。现今 Bahkan dosa-dosa yang mungkin akan kita perbuat pada masa yang akan datang. 也包括可能我们未来会犯的罪。 Tetapi ketika kita mengatakan dia datang untuk mengalahkan maut, Bapak Ibu Saudara sekalian, 但是当我们讲到说他要胜过死亡的时候呢， itu berbicara tentang masa depan. 这讲的是关于未 Karena 来， setiap kita suatu hari akan menghadapi kematian. 因为我们每个人往后必须要面对死亡， Semua orang takut dengan mati. 每一个 Betul? 人都害怕死。 Tetapi dalam firman Tuhan ini dikatakan dia datang untuk mengalahkan maut. 但是在圣经里面讲到说，他来了，为了要打败死亡， Itu jaminan masa depan. 这就是未来的保证。 Tapi bagian yang ketiga, 但是第三段呢， dia datang untuk membebaskan Bapak Ibu. 他来了为了释放我们， Adalah berbicara tentang jaminan pada saat ini. 就是给我们现今的担保。 Mari kita belajar 我们 satu-satu. 一起来一学习。 Pertama Bapak Ibu, dia datang untuk menebus. 首先，他来了为了救赎。 Ketika kita berbicara tentang menebus ini, 当我们讲到救赎呢， jangan berpikir bahwa menebus ini seperti kita di pegadaian. 救赎的意思不是好像我们把东西当在一个家铺一个店， Lalu kita gadaikan barang dan kemudian kita menggantinya, kita menarik kembali barang kita dengan kemudian dengan menggantikan dengan barang yang lain atau sejumlah uang tertentu. 比如说，那我们在一个店铺了当了我们的一个东西，然后我们有钱可以取回来，或者拿其他的东西去换一下。 Menebus di dalam Alkitab 在圣经里面所记载的救赎， berbicara tentang menggantikan. 就是代替的意思。 Sekali lagi Bapak Ibu, menebus di dalam Alkitab berbicara tentang menggantikan. 圣经里面所记载的救赎呢，就是代替。 Untuk menolong kita semua lebih ingat Bapak Ibu, tolong katakan kepada teman di kiri kanan kita, menebus adalah menggantikan. Ingat 向我们的 ya. 所谓朋友讲说，救赎就是代替， Sudah ingat, nanti ada ujiannya. 记得了吗？之后有考试。 Ibrani pasal 2 ayat 14-15. 希伯来书2章第14到15 Karena 节。 anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. 而你既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。 Bapak Ibu, untuk menebus manusia yang adalah darah dan daging, maka Yesus juga harus menjadi darah dan daging. 为了要救赎人类，就是血肉之体的人类啦，主耶稣必须要成为血肉之体。 Penebusan dosa tidak dapat dilakukan Allah sebagaimana pribadi sebagai Allah. Tidak, dia harus menjadi manusia. 而救赎人类呢，就是血肉之体呢，神不能在神的那个位格这样子救赎我们，不能，他必须要成为人， Menjadi darah dan daging. 他必须成为血肉之体。 Itulah sebabnya Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu akhirnya telah menjadi 因 manusia. 此，在约翰福音第1章第14节讲到了，道成了肉身。 Untuk menempatkan diri di posisi yang menggantikan. Cengwei. Maka Kristus harus mengambil posisi yang setara dengan manusia, yaitu menjadi sama dengan manusia. 主耶稣要代替我们，因此他必须要成为人，代替我们的位置， Karena dia akan menggantikan Bapak Ibu. 因为他要代替。
Dan dia akan menggantikan sebagai korban penebus salah. 他要代替我们成为救赎罪。 Yesaya memberikan konfirmasi yang sangat jelas Bapak Ibu. 以赛亚书很清楚的说到， Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. 就是耶和华以他为赎罪祭。 Berbicara tentang korban penebus 讲 salah. 到赎罪祭呢， Seluruh perjanjian lama mencatat dengan sangat detail tentang apa saja persyaratan untuk menjadi korban itu. 旧约圣经里面记载很清楚，要成为一个祭物呢，必须的条件是什么？ Salah satu persyaratan yang sangat signifikan adalah bahwa korban itu tidak boleh ada cacat celah. 其中之一非常严肃的条件就是祭物不可以有瑕疵。 Itulah sebabnya ketika berbicara tentang menebus, 所以因此，当我们讲到救赎呢， maka hanya Yesus sendiri yang dapat menjadi manusia tetapi tanpa cacat celah. 唯有的呢，就是唯一的主耶稣呢，他能成为人，然后他是无瑕疵的， Karena dia tidak berdosa. 因为他没有犯罪。 Dan hanya kesempurnaan itu yang dapat menebus segala keberdosaan kita. 只有他的完全呢，才能够救赎我们这 Jadi 些 bagian 罪 yang 人。 pertama ini mengarahkan kita semua belajar tentang satu hal bahwa Anda telah ditebus oleh kedatangan Kristus. 所以第一点呢，教导了我们，就是你和我已经被基督救赎了。 Bapak Ibu, katakan kepada teman-teman di kiri kanannya, 讲 Anda 到左右 telah 边的朋友， ditebus oleh 讲到说 Tuhan. 你已经得到救赎了。 Bagian kedua, 然后第二点， dia datang untuk mengalahkan maut. 他为了打败死亡而来。 Perhatikan bagian ini Bapak Ibu. 我们来注意看， Menebus 救赎， dengan mengalahkan maut. 然后胜过了死亡， Ini dua hal yang berbeda. 这是不同的事。 Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, 所以当主耶稣来到这世界， maka rencana-rencana tentang penebusan dan mengalahkan maut itu terjadi Bapak Ibu. 救赎和胜过死亡的计划呢，都已经成就了。 Berbicara tentang mengalahkan maut, 讲到胜过死亡， saya nggak tahu Bapak Ibu pernah melihat gambar ini 是 atau 否 tidak. 大家曾经看到这个图片吗？ Pernah ada yang familiar? 有看过这张图片吗？ Ribbon. 就是绷带。 Dalam budaya kita jarang pakai. 在我们的文化中很少用到。 Tapi di dalam berbagai budaya yang lain Bapak Ibu, 但是在其他的文化中呢， pita ini menggambarkan keberdukaan. 就是象征于悲伤， Pita ini menggambarkan tentang kematian. 象征于死亡。 Di mana pita ini dipakai di sana ada kematian Bapak Ibu. 就是当他们放着这个绷带的时候，证明说那边有死亡。 Dan satu-satunya hal yang tidak dapat kita taklukkan sebagai manusia adalah kematian. 然后成为人类呢，唯一的是我们无法征服的是什么？就是死亡。 Paling Bapak Ibu, paling ya. 最多。 Paling kita nabung-nabung. 最多我们存了很多钱。 Usia tua sakit. 年老的时候，当生病的时候呢？ Ada dana untuk cari dokter. 我们有钱可以看医生。 Berharap dapat diperpanjang kehidupannya. 盼望我们的寿命可以长一点。 Dengan diobati penyakitnya. 就是可以医治我们的疾病。 Tapi seringkali Bapak Ibu, 但是经常呢， terjadi tidak seperti itu. 发生的是相反。 Karena dokter pun tidak dapat menjawab tentang kematian. 因为连医生也无法给我们正确关于死亡的答案。 Itulah sebabnya saya cukup yakin Bapak Ibu, kita itu paling takut dengan kalimat ini. 我很深信大家都最害怕听到这句话。 Ketika dokter mengatakan, kami sudah melakukan yang terbaik. 当医生说我们已经尽力了。 Maaf, 对不起， pasien sudah tidak ada. 病人已经没了。 Betul Bapak Ibu? 是的。 Apa yang akan Anda lakukan terhadap kematian? 对死亡我们能做什么呢？ Keluarkan semua deposito. 是不把我们所有的存款拿出来？ Keluarkan semua jaminan yang Anda miliki. 就是你所存的财物拿出来。 8 lembar deposito, 8 lembar asuransi yang ada di lemari rumah Bapak Ibu. 是否你所有的定期存款都拿出来？你的保险也拿出来？ Tidak akan pernah bisa menjawab tentang kematian. 没有任何答案对这死亡的问题。 Itulah sebabnya Bapak Ibu, 因此 ketika kita membaca Ibrani tadi, 当我们读到刚才的希伯来书， lanjutan dari penebusan Kristus, 主耶稣做了救赎的工作， dikatakan demikian. 接下来说到如此 Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
就是并要释放那好，他要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。 Kematian itu Bapak Ibu 死亡呢， hanya sebuah keadaan. 其实是一个状况而已。 Kematian itu perlu dikalahkan dengan terlebih dahulu mengalahkan siapa penguasa kematian itu. 死亡必须要打败，怎样打败他？就是知道他的背后的掌权是谁。 Dan di dalam bagian ini dikatakan iblis yang berkuasa atas maut. 然后记载呢，在这里就是掌权者呢，就 Dan 是魔鬼。 maut ini Bapak Ibu hanya bisa dikalahkan melalui kematian Kristus dan kebangkitannya. 死亡才能被打败，借着主耶稣的死和复活。 Yang diawali dari inisiatif Bapa mengutus anaknya untuk dikorbankan bagi Anda dan saya. 这一切就是从我们的天父主动牺牲了他的独生子，为了 Jadi 你和我。 kematian Kristus Bapak Ibu 所以呢，基督的死 bukan sebuah kekalahan, 不是一个好像是那个什么已经输了的情况， tetapi sebuah kemenangan. 其实是一个胜者。 Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 是借着他的死败坏了那掌死权的，就是魔鬼。 Dan Bapak Ibu, janji ini diberikan dari awal penulisan kitab suci. 这应许呢，已经赐给我们了，就是从圣经开始写的时候的。 Kejadian 3:15. 我们可以看到，在创世纪第3章第15 Aku 节， akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 我要叫你和你的女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。你人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。 Tuhan Yesus bukan hanya menebus engkau, 主耶稣不仅仅救赎了你， tetapi juga mengalahkan maut supaya kita tidak ditelan oleh maut. 然后胜过了死亡，让我们没有被死亡吞进去。 Jadi janji untuk mengalahkan kematian itu Bapak Ibu dari awal sudah ada. 因此我们看到，从一开始呢就有这个允许了。 Bapak Ibu permisi tanya, 请问， ibu-ibu di tempat ini terutama ya, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin nggak tahu. 在这里的妇女呢，特别就是妇女哦，不是先生们。 Pertanyaannya begini, 提问是这样： bagaimana cara memotong ayam? 如何杀鸡？ Ini bukan ayam di kulkas. 这不是在冰箱里面的鸡哦，还是活着的 Ini 鸡。 ayam yang masih berbunyi petok petok. Nah itu. 我所谓讲的鸡，就是还活着的鸡。 Bagaimana caranya? 怎样杀鸡呢？ Ibu-ibu muda mungkin nggak tahu. 可能年轻的妈妈不懂得怎样杀鸡。 Asumsi saya. 这是我的想法。 Karena belinya sudah jadi begitu utuh. 通常我们买的时候呢，都已经就是洗干净了。 Sudah dikuliti, dibersihin bulat-bulat. 就是已经洗好了的鸡。 Ini mungkin ibu-ibu yang usianya agak senior dikit. 可能我所谓的妇女呢，就是年纪比较大一点的。 Apa itu artinya, Bu? Kepalanya dipotong. 对啊，我们要就是斩了他的头。 Bapak Ibu, setiap binatang punya insting, terutama karnivora. 就是每个动物都有他们的知觉。 Singa, serigala, harimau 尤 dan 其就是 teman-temannya. 车弱的动物呢，比如说狮子啦，那个老虎啦，还有 Bapak Ibu 狼 kalau 其他 coba 等等。 memperhatikan, 如果大家注意看， ya kita nggak ada di sini ya, nontonnya di TV dah, Discovery Channel gitu ya. 好了，我们可能不能直接看到，在电视看的。 Ketika karnivora ini berusaha untuk memangsa, 当一个动物要打猎的时候呢， dia kan mengejar. 它要找它的猎物，它会跑，会追。 Kadang-kadang ketangkap buntutnya, ketangkap kakinya, ketangkap belalainya, ketangkap tubuhnya. 可能抓到的是它的脚或者它的尾巴， Tapi untuk menikmati mangsanya, 但是能享受到它的猎物。 yang dilakukan dalam insting kebinatangannya Bapak Ibu, 它会怎样做？ patahkan lehernya. 首先，它会把那个脖子折断。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kepala melambangkan kehidupan. 头是象征于生命。 Itulah sebabnya di dalam Alkitab dicatat bahwa kehidupan sebuah keluarga suami istri, kepalanya adalah Kristus. Karena tanpa kepala itu Bapak Ibu nggak ada kehidupan. 因此呢，在我们家庭里面也是描绘到说，我们的头就是基督，如果没有基督，那没有头呢，就是没有生命了。 Jadi dalam Kejadian 3 ayat 15 ini dikatakan bahwa keturunan daripada Hawa akan meremukkan kepala iblis.
所以在这里记载说，夏娃的后裔呢，就是会伤了魔鬼的头， Artinya adalah kehancuran untuk sebuah kematian. 就是一个死亡已经被败坏了。 Wow, Bapak Ibu kalau engkau memperhatikan, 如果大家注意看， Yesus menghancurkan kematian. 主耶稣打败了死亡， Apa yang lebih keren daripada itu? 还有什么是比这个更伟大呢？ Itu yang Yesus lakukan. 这就是主耶稣为我们而做的。 Jadi dia bukan hanya menebus tentang keberdosaanmu, statusmu sehingga engkau layak di hadapan Tuhan, tapi juga dia mengalahkan maut supaya engkau tidak ditelan oleh maut. 主耶稣救赎了我们，不仅仅的把我们的身份改了成为神的儿女，但是他也是救了我们，释放了我们。 Itulah sebabnya Bapak Ibu secara personal. 因此呢，以个人的想法， Saya lebih suka kita yang mengenal Kristus. 我们认识基督的人， Maka kita perlu pemahaman bahwa kita tidak lagi mengalami kematian sebagaimana orang memahami kematian. 我们必须要明白，我们面对死亡呢，不是像未信主的人的对死亡的理解。 Karena kematian pada dasarnya yang dikenal oleh manusia adalah ditelan oleh maut. 通常的人对死亡的意思就是被死亡吞 Tapi 了， bagi anak Tuhan, 但是对神的儿女来说， Alkitab selama Advent kita sudah belajar. 在 Kita 降临期 dikatakan 的时候 tidur. 呢，我们已经学了，死的意思就是睡着了， Tidur artinya ada睡着的意思 momen 就是 di mana engkau akan dibangunkan 就是有段时刻你会被唤醒。 untuk menikmati segala berkat Allah bersama dengan Yesus. 以耶稣基督享受到上帝的祝福。 Itulah sebabnya Bapak Ibu kalau kita benar-benar memaknai Natal, Itu. orang tidak akan takut terhadap kematian. 如果我们真正明白圣诞节的定义呢，我们不可能害怕面对死 Karena 亡， Kristus telah mengalahkan kematian itu bagi Anda. 因为基督呢已经打败了死亡，为你和我。 Jadi Bapak Ibu, 亲爱的弟兄姐妹们， pagi ini saya merekomendasikan 今天中午呢，我提议大家 jangan tunda-tunda 不要再延后了， untuk pulang 回家 ke rumah kita yang sebenarnya. 回我们真正的家。 Saya cukup yakin 我很深信， di antara semua doa kita, Tuhan saya pengen istirahat. 我们在祷告中说主，我想要休息。 Beberapa sahabat kita sudah pergi istirahat. 对有我们几个 Jalan-jalan 朋 di 友， Singapura, di Malaka sudah pergi jalan-jalan. 就是他们去旅游了，去新加坡、马来西亚旅游 Berpikirnya 了。 istirahat sejenak dari pekerjaan. 他们就想从他们的忙碌当中呢休息一会儿。 Tapi saya percaya ada satu jenis istirahat yang Bapak Ibu tidak pernah dan tidak berani untuk minta. Rest in peace. 但是有一种安息呢，我们不敢在我们祷告中向神祈求的，就是离世。 Hanya anak Tuhan yang bisa RIP itu. 只有神的儿女才能有在主里面安息， Karena kamu tahu kamu kemana. 因为我们知道我们会往哪 Karena 里去 kamu tahu siapa yang menggandeng tanganmu membawa kamu pulang. 因为你知道是谁会牵着你的手带你回家。 Dan bahkan dikatakan kamu menikmati tanpa duka cita, tanpa air mata. Bahkan Allah sendiri membangun rumah itu bagimu dan bagiku. 甚至你也知道没有泪水的，我们的天父为我们预备了天家。 Permisi tanya, 请问， siapa di dunia ini yang akan memfasilitasi semua itu bagi Anda dan saya? 在这世界里面有谁可以提供我们这一切呢？ Selain daripada Kristus. 除了基督耶稣， Gak ada. 没有任何人。 Dan ketiga, 然后第三点， terakhir. 最后一点， Dan ketika terakhir ini entah kenapa PowerPoint-nya tidak jalan dari tadi. Akhirnya. Dia datang untuk membebaskan. 他为了释放而来。 Jadi Yesus bukan hanya datang untuk menebus, 主耶稣来不单单为了拯救， mengalahkan maut, 然后胜过死亡， tapi juga membebaskan. 然后也是让我们得到释放。 Banyak anak Tuhan pada zaman sekarang ini statusnya adalah consumer. 现今的神的儿女呢，都是就是使用者而已。 Bapak Ibu tahu consumer? 大家知道什么叫做使用者呢？ Saya pernah menjadi consumer 我之前也是成为 ketika saya diundang untuk menjadi speaker di menjadi speaker. Bapak Ibu 就是这样邀 diundang 请我 menjadi 成为 pembicara 讲员，邀请我成为讲员 di。salah satu bank di Pekanbaru. 就是在北干的一间银行。 Hadir di sana Bapak Ibu bersama dengan istri, anak. 那时候我跟我的妻子、孩子在那边。 Satu-satunya yang kami senang adalah kami dapat apa itu istilahnya? Ambil nomor terus menang itu loh. 抽奖undian. Sering dapat kayaknya pengalaman.
就很开心的，就是那时候有抽奖 Lebih daripada itu ngomel kami. 之后呢，我们就是在那边唠叨。 Waduh acaranya kok kayak gini kelamaan. 哎呀，这个消费者的节目我真的很浪费时间，太久了 Waduh lagu pujian 3 bait dia 7 bait. 通常唱歌呢只是3段，这有7 Waduh 段。 pelayan-pelayan di depan itu loh senyumnya kagak ada padahal kan katanya Natal. 其实那个是圣诞节的节目呢，但是在前面的那个服饰的童工呢都没有笑容。 Sampai satu titik kami menyadari 直到一个时刻，我们觉悟到， kami tidak menghadiri Natal 我们不是受到圣诞节的邀请， sebagai anak Tuhan. 成为神的儿女的身份， Kami hanya datang sebagai fans, 我们只是成为粉丝而已， consumer. 只是成为消费者。 Bapak Ibu tahu fans? 大家知道粉丝 Siapa 吗？ di sini yang ngefans sama Blackpink? 有谁成为 Blackpink 的粉丝吗？ Yang tidak angkat tangan tapi kalau benar berbohong di hadapan Tuhan loh. Nggak ada. Oh, Liu Tehua lah. Andi Lau. 有谁成为刘德华的粉丝 Loh, saya udah turunkan loh. Kalau Blackpink tidak terkenal mungkin terlalu modern ya. Saya turunkan sampai tahun 90-an. Liu Tehua lah, Andi Lau. ？Blackpink 是新潮 Yang 的 lagunya 刘德华。 Swing Mimi. Weh. Istri saya dari tadi sudah tutup mata. Mukanya malu. Fans itu dia bayar. 粉丝呢，他要付费 Dia sudah bayar dan dia merasa dia perlu dipuaskan. 他付费了，他觉得他必须受到满足。 Gereja Tuhan pada masa kini banyak anak-anak Tuhan seperti itu. 现今的教会呢，很多神的儿女都是这样子的态度。 Saya datang lalu kita akan melihat bagaimana gereja memuaskan saya. 我来到教会当靠教会怎样让我感 Bapak 到 Ibu 满 kita 足。 tahu bahwa kita sudah dibebaskan dari ikatan dan rantai dosa itu. 我们已经做到得到释放 Tapi 了，我们 somehow 已 kita 经 masih 脱离罪 terjerat 的 dan 捆绑 terikat. 了。但是我们还在里面捆绑着。 Inilah yang perlu kita selesaikan, terutama poin yang ketiga ini tentang tujuan Yesus datang untuk membebaskan. 因此呢，这第3点就是主耶稣来了，为了释放我们，我们必须要解决。 Lanjutan dari Ibrani pasal 2 Bapak Ibu, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. 并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。 Bapak Ibu membebaskan di sini, Bapak Ibu kita perlu pahami bebaskan apa. 所谓的释放，我们必须要明白释放从 Ini 什么 tentang 呢？ status Bapak 这 Ibu. 关于身份。 Kita yang sebelumnya terikat 我 dan 们以前被捆 diperhambakan 绑， oleh dosa, 然后成为罪的奴仆， oleh iblis. 而受到魔鬼的捆绑。 Selama kita belum terima Yesus, kita itu tuannya itu, the Lord itu Bapak Ibu adalah iblis. 当我们还没有接受主耶稣的时候，那我们的主人还是魔鬼。 Ketika dia terikat, 当我们受到捆绑， meskipun dia punya potensi yang luar biasa, keluarga terhormat, financial no problem. 虽然你有很好的潜能呢，比如说你从一个很好的家庭出生，或者你的经济没有问题， Tetap statusnya diperhambakan oleh dosa. 你的身份还是受到罪的奴役。 Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus lakukan adalah dia membebaskan status itu dari miliknya dosa menjadi miliknya Yesus. 因此主耶稣来就是释放你，之前你是成为罪的奴仆呢，就是属于罪的魔鬼的，现在成为属于耶稣 Dan 了。 kita semua di tempat ini yang telah percaya di dalam nama Yesus, kita telah dibebaskan dari rantai itu. 然后我们这里的每一位呢，我们得到释放了，脱离这个捆绑了。 Cuma somehow 只是有时候 kita seolah-olah masih hidup dengan rantai yang sebenarnya tidak ada. 我们好像活在一个铁链捆绑着我们，其实已经没有 Itulah 了。 sebabnya kita menjadi anak-anak Tuhan, statusnya anak Tuhan, tapi tindakan dan karakter iblis. 所以有时候呢，我们成为神的儿女，我们身份是上帝的儿女，但是我们的行为、我们的品格就是像魔鬼。 Amarah, kepahitan, ketidakmampuan untuk mengampuni menjadi bagian daripada kehidupan kita. 我们的愤怒，我们的无法饶恕别人呢，我们就是无法活出神所要的。 Selama terikat, 当我们还受到捆绑， engkau tidak akan punya masa depan. 你确定没有未来？ Bapak Ibu, saya berikan contoh sederhana. 一个简单的例子， Saya tidak tahu apakah di antara kita pernah melihat gambar ini. 是否大家有看过这张照片吗？曾经看过吗？ Gajah yang ada di depan ini, Bapak Ibu, namanya Big Mary. 前面这只大象呢叫做 Big Mary， Gajah perkasa,
它是很强壮的大象， beratnya 5 ton. 它的身重呢、体重呢 You 有 know 5 5 吨 ton，5,000大家 kilo 知 Bapak 道 Ibu. 5吨就是5000公斤。 Dan ini gajah yang sangat fenomenal pada masa itu. 在那时候呢，这只大象呢非常出名。 Tapi masalahnya di sini. 问题就在这， Terlepas daripada statusnya, keperkasaannya, beratnya, megahnya kelihatan. 不管它有多强壮、有多重呢， Status kepemilikannya sirkus. 它的身份呢是属于马戏团的。 Dia dianiaya, disiksa supaya melakukan hal-hal yang bukan jati dirinya. 他受到折磨，就是要让他去做一些不是属于他自己的事。 Gajah disuruh duduk, 要求大象去做。 gajah disuruh berdiri, 就是要求大象站起来， gajah disuruh main bola. 然后踢足球。 Saya bingung yang bodoh itu gajah apa pawangnya. 我就是有时候感到以后笨的是大象呢，或者驯兽师。 Sampai satu titik gajah ini tidak tahan. 直到有一个时刻，这只大象受不了了。 Perkasanya gajah ini dia tidak tahan. 真的，他真的受不了了。 Hanya dengan satu injakan sederhana, 就是一个简单的踏脚， dia membunuh pawangnya. 他把那个驯兽师 Jadi dari 杀死。 awal Bapak Ibu dia punya kapabilitas yang sangat besar untuk mengalahkan sang pawang. 其实从一开始，他有那个能力可以胜过那个驯兽师。 Pawangnya mati. 然后驯兽师就死了。 Beritanya heboh. 他的新闻就是很轰动。 Gambar ini muncul di koran Bapak Ibu. 这个照片就出现在报纸里。 Masalahnya adalah status kepemilikannya tetap sirkus. 问题就是他还是属那个马戏团的。 Dia tidak dibebaskan. 他没有得到 Karena 释放， status kepemilikan itu. 因为就是这个属马 Orang 戏团的。 tahu ini binatang. 大家知道这是动物。 Orang tahu dia membunuh karena dia tersiksa. 他们知道他说虐待，因此他就杀人了。 Tapi tetap status kepemilikannya sirkus. 但是呢，他的身份还是属乎马戏团的。 Keputusan dibuat Bapak Ibu memastikan bahwa gajah ini harus dihukum mati. 做了决定，这只大象必须要被受到死的审判，就 Memang 是要被判死。 manusia itu Bapak Ibu ya, bola balik itu cara berpikirnya terbalik sana terbalik sini. 人就是这样子了，想法有时候都不断的颠倒。 Yang koruptor nggak dihukum-hukum. 贪污的不受惩罚， Gajah digantung hukum mati. 大象呢被吊死。 Keputusannya adalah gajah ini dihukum mati dengan cara digantung. 最后的决定就是这只大象呢被引吊的方法呢被吊死。 Foto ini diambil di momentum terakhir nafasnya. 这张照片就是他在最后一口气的时候被拍下来的。 Bapak Ibu Saudara sekalian melihat kisah nyata ini. 看到这事实的情况。 Saya menjadi belajar bahwa seringkali kita seperti gajah ini. 我就学习到，经常我们好像这只大 Kita 象， diciptakan sempurna oleh Tuhan. 上帝是完美的创造 Begitu 我们， detail, begitu sempurna, perfect, 那 fit. 么完美、那么细节的创造了我 Bahkan 们。 sang desainer itu sendiri berkata, ini sungguh amat indah. 甚至呢，我们的创造者说到，这是甚至美好的。 Engkau punya knowledge yang luar biasa, 我们有非常好的知识， kemampuan, kapabilitas. 我们的能力是非常棒。 Dan setiap kita yang menerima Kristus, kita memiliki Allah Roh Kudus dengan semua talenta dan karunia untuk mengembangkan kerajaan 然后， Tuhan. 当我们接受主耶稣的时候，有圣灵在我们生命里面，我们也得到了很多的恩赐，让我们可以活出上帝的国度。 Betul kita jatuh di dalam dosa. 对，我们已经犯罪了， Tapi Allah 2000 tahun yang lalu telah menyelesaikannya di atas kayu 但是 salib. 我们的神的主耶稣基督2000年 You 前 are 在基督上已经做 free. 了 Kita bebas. 救赎了我们，我们得释放了。 Tapi kita masih hidup seperti itu. 但是我们是活在好像在捆绑中， Terjebak Bapak Ibu. 就是陷入在其中， Seolah-olah ada satu rantai yang tidak lepas. 好像有一个铁链还捆绑着我们， Terkungkung di sana. 我们被捆在里面。 Itu yang Tuhan Yesus lakukan Bapak Ibu. 这就是主耶稣为我们所做 Dia 的一切。 datang untuk menyelamatkan setiap kita 他来了，为了拯救我们每一 dari 位， ikatan itu. 从这捆绑被 Yohanes 救 10 赎 juga menegaskan kedatangannya itu memberikan setiap kita itu hidup. 然后在约翰福音第10章也是记载了，主耶稣来为了让我们得着生命， Hidup ini bukan hanya berbicara tentang masuk surga Bapak 而 Ibu. 这生命不意味着说进天堂的意思。 Hidup di sini adalah bahwa kita dapat menjadi pribadi dengan status kepemilikan oleh Allah. 这生命的意思就是我们属乎上帝的了， Bukan lagi milik perhambaan dosa. 不是属于罪的奴仆了。 Kalau Kristus tidak datang, Lu hidupmu begitu dan mulai. hidupku
你的生命和我的生命 tidak akan maksimal. 确定不能活到最高的 Engkau 限度， akan merasa tidak puas, tidak puas, tidak puas. 你会感觉到不满足。 Engkau akan menjadi satu pribadi yang secara finansial oke, keluarga baik-baik, tapi kenapa ada satu ketidakpuasan terus-menerus menghantui kehidupan saya? 你会活出怎样的状况呢？就虽然你的家庭很好，你的经济很好，但是你一直感觉到很虚空。 Karena engkau milik Allah. 你是属于上帝的， Engkau harus kembali kepada Allah 因此你要回到上帝那儿， supaya hidupmu optimal. 让你的生命感觉到很有价值。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengarahkan kepada setiap kita. 因此引导我们每一位。 Engkau telah dibebaskan bagi Sampai- engkau yang telah menerima Yesus di dalam hidupmu. 当我们每一个人相信主耶稣，接受了他成为我们的救主，我 Hidupmu 们已经 lebih 得释放 daripada 了。 apa yang engkau bayangkan. 我们的生命是超过一切， Jadi 超过我们所 jangan 想 hidup 象的。 seperti seekor gajah. 因此我们不要活出像大象一样。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Cek, tentu cek, cek. sebagian besar dari kita pernah melihat tentang gajah yang talinya kakinya dirantai. 确定我们有看过就是被脚链绑着的大象。 Ketika gajah itu kecil, kakinya dirantai dengan satu tiang yang besar. 当这个大象还小的时候呢，就是用一个大大的柱子把它链到它的脚。 Dia berusaha melawan sampai dia capek, tapi dia nggak bisa lepas dari rantai itu. 他想要反抗，但是没办法。 Sampai satu titik 直到一个时刻， muncul di dalam pikirannya bahwa saya tidak bisa mengalahkan itu. 这个是大象的想法说，我不能打败那个柱子。 Tertanam. 就是不断的在他的记忆里。 Maka sang pawang itu tinggal memindahkan rantai itu, kasih satu besi kecil, dibawa kemanapun tinggal ditancapkan aja. Itu gajah tetap punya mindset, dia nggak bisa kalahkan rantai itu. 然后当那个驯兽师呢，把那个大柱子呢改变成一个小小的那个担子，还是什么竹子而已，那个大象还是想说，他没有力量可以反抗。 Cerita yang sangat umum ya Bapak 这 Ibu. 个是很平常的故事。 Dan cerita itu somehow kita hidupi di dalam 但是 kehidupan kita. 很有意思的就是这样子的故事，我们活在我们的生命里。 Pada dasarnya rantai itu sudah diputuskan Yesus. 其实呢，主耶稣已经割断了这个锁链。 Iblis memakai Bapak Ibu pikiran kita untuk terus-menerus membawa setiap kita bahwa engkau tidak layak. 魔鬼不断的操作在我们的脑海里，说你是不配的， Engkau nggak pantas. 你真的不配的。 Itulah sebabnya Bapak Ibu kenapa banyak anak-anak Tuhan hidup tidak di dalam kuasa Tuhan. 因此呢，很多神的你没有活在主的权利里， Engkau punya roh Allah. 你有主的灵， Engkau berkuasa. 你有能力。 Perkataanmu adalah perkataan kudus di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan. 你所说的话在神的面前成为神的儿女是圣洁 Dan 的。 engkau dikatakan sebagai anak Allah. 然后神说我们都是他的儿女。 Di mana kuasa itu pada anak-anak Tuhan pada zaman sekarang? 那么现在呢，成为上帝的儿女，我们的权利是在哪里呢？ Bukan karena hilang, 不是失去了， tapi karena kita membiarkan pikiran kita terjebak. 但是我们让我们的思想呢陷入在里面。 Itulah sebabnya kenapa kita sangat membutuhkan firman Tuhan kemarin. Tali takum. 因此呢，我们非常需要主的话语。昨天我们听到的是大力大鼓励， Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah telah menebus engkau. 神已经救赎了你和我， Allah sudah membebaskan engkau dari maut. 他已经从死亡中救赎了我们， Dan 释放了 Allah 我们。 telah membebaskan dan memaksimalkan hidupmu dengan status anak Allah. 成为上帝儿女的身份呢，我们可以活出最好的我们。 Bolehkah dengan memahami ini Bapak Ibu? 让我们理解这一切， Berkomitmenlah di hadapan Tuhan melewati tahun ini. 可不可以我们度过这一年呢？我们在主的面前 Dengan 永生 mengatakan kepada Tuhan, Tuhan engkau tahu saya. 向主说：“主啊，你认识我， Saya sekarang adalah anakmu. 我现在是你的儿女， Pakailah saya 使用我， dimanapun saya 无 berada. 论我在何处， Saya mau mendedikasikan diri saya kepada Kristus. 我要把我一生献给你， Sehingga hidup saya 使我的生命呢 sebagai pribadi yang diciptakan oleh Tuhan maksimal. 成为你所造的呢，我要活出最好的。 Bapak Ibu, saya mendapati dua jenis jemaat dengan dua berkat yang berbeda. 哈，我发现呢，我们有两种的会友呢，他们得到的祝福是不同的。 Ada yang kemudian berkata, Tuhan ini saya, pakai saya. 有的说主啊，我在这，请使用我。 Ada yang berkata, oh Tuhan, pakai dia. 有的说哦主啊，你使用他， Oh saya nggak pantas, 我非常不配 saya mah hidupnya black semua begitu. 我活得不怎么好。
Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， saya lahir dari gereja ini. 我从这教会出生，就是这我们的母会。 Saya bertumbuh dari masa-masa gereja ini menangis untuk anak-anak mudanya. Dan di manakah pekerja Tuhan itu? 我就是那时候呢，在我们教会为青少年人而哭泣。 Menangis dari satu masa ke masa yang lain karena tidak ada kepemimpinan. 因为那时候呢，就是我们教会没有牧者。 Tapi setiap saat dan detik saya melihat bahwa Allah mengutus pribadi demi pribadi untuk membangun kerajaan. 但是我可以看到，每一次每时刻，上帝就差遣了他的儿女呢来带领。 Setiap kali kami ke gereja, 每一次我们来到教会， kami terkagum-kagum dengan partner sahabat kami yang melayani Tuhan 我们可以 luar 看到 biasa. 我们可以仰慕到我们的同工是非常热情的服侍主。 Bapak Ibu jangan berpikir mereka melayani di depan, di belakang itu hidupnya enak-enak. Enggak. 大家不要想说在台上在台下的，他们在服侍里面、生活里面都是很好的。 Ada di antara teman-teman kami yang kali ini melayani dengan waktu mereka, tapi mereka di PHK. 有的就是其实他们已经被解雇了，但是他们还是很热情的服侍 Mereka 主。 bergumul dengan anak-anak dan masa depan mereka. 有的还是为他们的孩子、为他们未来而 Tapi 挣扎。 mereka tahu pribadi mereka yang telah dibebaskan dari kuasa itu. Mereka milik Allah dan mereka mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. 但是他们知道，他们已经得救赎了，已经得释放了，他们要为主而活。服侍 Bolehkah 主 tahun ini kita menjadi pribadi-pribadi yang demikian Bapak Ibu? 是否 Demi nama Tuhan. 是否今年我们可以为了主的名荣耀他、服侍他呢？ Bukan untuk kenyamanan. 不是为了我们的舒适。 Jikalau dia sampai harus turun, 如果我们的神呢，必须要来到这世界， lahir di sebuah kandang hina. 诞生在马槽里， Sementara saya sebagai orang tua, 然后我成为父母呢？ ketika anakku lahir pun aku mempertimbangkan tempat yang layak. 当我的孩子要出生之后，我还在想给他比较舒适的地方， Lahir dengan bayangan kematian. 就是可以出生在一个好一点的地方。 Masih pantaskah kita hari ini mengatakan, Tuhan, dia saja yang melayani. 是否现在我们还配得向主说：“主啊，差遣他吧。” Di manakah anak-anak Tuhan yang berkuasa itu pada zaman sekarang? 所以呢，我们看到神的儿女要怎样做 Firman ini engkau sudah dengar. 今天主的话你已经听到了， Selanjutnya, bagaimana engkau bergumul dengan Tuhan. 你怎样来为这件事思 Dan 考？ kau akan melihat bagaimana berkuasanya anak-anak Tuhan yang mengembalikan hatinya, pikirannya, tangan dan kakinya untuk mengabdi kepada Kristus Sang Tuhan. 我们可以看到上帝的力量是何等的大。当我们愿意把我们的心思意念、我们的手脚为主而工作，而荣耀主的名。 Bergumullah di hadapan Tuhan. 因此呢，我们要在神的面前 Sampaikanlah kepada Tuhan. 向主说。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Ini setiap kami Tuhan. 主啊，我们每一位在这儿的， Kami mungkin sering hidup dengan segala keluhan kami. 可能我们带着埋怨度过人生， Kami hidup di dalam satu protes menuju ke protes yang lain. 我们从一个抗议到另外一个抗议， Dan tiba-tiba waktu berlalu begitu saja. 不知不觉时间这样子就流失了。 Bolehkah pada saat ini dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan? 可不可以现在呢，借着谦卑的心， Engkau yang tahu hati jemaatmu. 你知道你会有的心。 Jikalau engkau mendapati di dalam hati mereka berkata, 如果主啊，你发现在他们心里这样子说， Tuhan ini aku, 主啊，我在 pakai 这儿， aku. 请使用我。 Maka bakar hati mereka dan teguhkan Injil itu di dalam hati mereka. 主啊，请你燃烧他们的心，把福音放在里面， Pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. 使用他们荣耀你的名。 Ada orang-orang yang kau panggil menjadi pelayanmu. 有些人你呼召他们成为， Ada orang-orang yang 你的 kau panggil 服侍 untuk 你的 menjadi 人 hamba-hambamu. 有的你呼召他们成为你的仆人。 Lembutkanlah hati jemaatmu ini Tuhan. 主啊，柔和你的会友， Karena mereka orang-orang yang berkuasa. 因为他们是有能力的人， Lembutkan hati mereka 柔和他们的心， untuk dapat meresponi dengan tepat. 能够有正确的 Terima kasih 回 Tuhan 应。 Yesus, terima kasih. 主耶稣，感谢你， Terima kasih. 感谢你， Kami bersyukur 我们感谢 berdoa 祈 di 求， dalam nama Tuhan 奉主 Yesus. 耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kasih Allah yang begitu besar telah dinyatakan bagi kita. Dan sebagai salah satu cara kita bersyukur, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh mempersiapkan amplop persembahan yang telah diberikan. Dan sambil mempersiapkan, saya akan membantu kita mengarahkan bagaimana kita boleh memberikannya. Yang pertama-tama, nanti dari baby room dan balkon atas boleh memberikan terlebih dahulu. Setelah itu barisan yang pertama, Bapak Ibu, dan barisan yang ketiga. Setelah itu baru barisan yang kedua dan barisan yang keempat. Terakhir baru dari sayap kiri dan sayap kanan. Mari sambil kita mempersiapkan persembahan kita angkat pujian. Dia lahir untuk kami. Bagi Bapak Ibu yang di balkon atas dan di baby room, dipersilakan untuk boleh turun dan memberikan persembahan di depan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Musik saja.
kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Sedang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Dia Raja Sama-sama kita angkat pujian ini. segala raja. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang maha kuasa dan mulia, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu, sehingga hari ini kami kembali dapat merayakan hari kelahiran-Mu bersama-sama dengan keluarga dan saudara-saudara seiman. Hari di mana kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau rela meninggalkan kemuliaan-Mu, merendahkan diri, turun ke dunia sebagai manusia, membawa keselamatan, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan ke dalam dunia. Kiranya semangat Natal selalu ada di hari-hari kami, untuk kami boleh terus menyatakan kasih Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Dan hari ini kami membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian silakan duduk. Kita bersyukur kalau dari Advent yang pertama hingga Advent yang keempat, bahkan semalam di dalam malam Natal dan hari ini dalam ibadah Natal, kita semua sudah memvisualisasikan dengan sangat baik beragam budaya Indonesia. Biarlah ini menjadi ingatan bagi setiap kita akan tugas dan panggilan kita, yaitu memuridkan segala suku bangsa. Dan inilah kekayaan ragam budaya Indonesia. Nan jauh di matu, gunung sansai baku liliang, dentakan najo kawan-kawan lamo, sangke basul yang suliang, panduduknya nan elo, nan suko bagotong royong, sakit sanang samo, samo diraso. Den takkan najo kampua, takkan najo kampua. Indua ayah dia sadonyo, kasoma himbau den naik pulang, den takkan najo kampua. Masa ngapung luhur jauh di awang-awang, ma berkenjang
dadali manuk panggagana berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali bangka koncarana setengah hiji rukun sakabena. Sayang si patukaan matego-tego gorokan. Sayang si patukaan matego-tego gorokan. Sako mangemo tanaman jauh, mangemo milih lelako sayang. Sako mangemo tanaman jauh, mangemo milih lelako sayang. Arasi janjangi jangan koplo kepong. Arasi janjangi jangan koplo kepong. Kopia sedo pada dopong. Kopia sedo pada dopong. Ongke riro, ongke jombe riro. Ongke riro, ongke jombe riro. Ongke riro, ongke jombe riro. Ongke riro, ongke jombe. Ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan nih, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Mau merenda gale kota endek tung pisang kasang elak eberin ha. Baru merenda gale kota endek pisang kasang elak eberin ha. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Biarlah kasih anugerah dari Bapa Surgawi, tuntunan daripada Sang Khalik firman yang hidup, dengan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.